Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, cuaca hari ini sangat nyaman di Istanbul. Dan sebagaimana biasa, hari ini saya akan sambung lagi bahagian yang keempat dengan tajuk yang sama berkaitan tentang kewujudan Imam Mahdi pada saat ini, pada masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa penjelasan dan beberapa input yang saya sendiri telah perolehi untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama memikirkan dan sama-sama merungkai persoalan-persoalan akhir zaman dan khususnya tentang Imam Mahdi supaya kita dapat memposisikan diri kita pada faktor realiti, bukan hanya sekadar satu andaian dan bukan hanya sebagai satu sangkaan semata-mata. Jadi hari ini saya ingin mengupas dua perkara lagi yang berkaitan tentang persoalan Imam Mahdi, kewujudan dia pada hari ini. Jadi dua perkara ini adalah tentang soal bagaimana dan kenapa tidak jelas lagi persoalan Imam Mahdi wujudnya pada masa ini kepada kebanyakan pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama harus kita sedar, yang harus kita fahami adalah tentang posisi. Posisi ini atas faktor dua. Sama ada posisi itu dari segi fizikal, di mana kita berada, ada di satu posisi, ada satu koordinat yang perlu kita jelaskan. Contohnya saya berada di Istanbul. Saya berada di Istanbul, saya berada di sebahagian Asia Istanbul. Jadi ada koordinatnya, ada tempatnya, harus dimiliki oleh setiap individu. Koordinat mungkin di dalam rumah, mungkin di dalam pejabat, mungkin di dalam masjid. Maka itu pertama, mesti ada posisinya. Yang keduanya adalah posisi dari segi aspek kefahamannya. Maka posisi dia faham ataupun posisi dia tidak faham. Dan faktor faham tidak faham ini juga berbalik kepada posisi dia melihat sesuatu perkara. Jadi apa yang saya lihat adalah pada posisi saya, dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan lihat adalah pada posisi tuan-tuan dan puan-puan. Pada perkara yang sama, dia boleh menjadi suatu jawapan yang berbeza, kerana posisi itu yang akan memisahkan kita daripada kefahaman yang sebenarnya sepatutnya balik kepada satu saja. Di mana juga posisi kita berada, sepatutnya dia memberikan jawapan yang sama. Maka itulah datangnya ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, posisinya, untuk kita memahamkan fizikal dan memahamkan dari segi aspek untuk melihat ataupun posisi melihat, posisi memahamkan itu hanyalah satu sahaja, yakni kembali kepada Al-Quran. Daripada situ untuk difahamkan lagi, diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutuskannya rasul-rasul, supaya kita dapat melihat dan memahamkan berdasarkan kepada satu model. Maka posisi kepada model ini tadi yang akan dapat dilihat secara langsung. Maka dalam aspek ini pada kita, itulah datangnya sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka posisi ini sangat penting untuk kita memahamkan kewujudan Imam Mahdi di akhir zaman. Pada saat ini saya telah menyatakan Imam Mahdi telah wujud. Jadi kita akan berada dalam posisi yang berbeza. Posisi saya menjelaskan, dan tuan-tuan dan perempuan dengan posisi tuan-tuan dan perempuan berdasarkan apa yang difahami oleh tuan-tuan dan perempuan. Maka saya hari ini saya nak memberikan input kepada tuan-tuan dan perempuan untuk tuan-tuan dan perempuan fikirkan bersama-sama. Jangan paksa diri untuk menerima tanpa kita fahamkan terlebih dahulu, tetapi buka diri untuk berfikir secara rasional, critical thinking, think out of the box.
kenapa status kita hari ini masih lagi begitu banyak persoalan-persoalan, sedangkan realitinya sepatutnya adalah kepastian. Kepastian atas semua perkara. Kerana itu adalah jaminan daripada Allah. Rujuk Al-Quran dan Sunnah, maka kepastian itu akan sampai pada kita. Kebenaran itu tidak akan dapat kita ketepikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak terfikir, saya mengajak tuan-tuan dan puan berfikir, kenapa kita tidak dapat mengenal Imam Mahdi contohnya? Terfikir tak? Jadi ada yang bertanya dengan saya, beritahu pada saya, Tuan Pal, hadis Nabi dah begini banyaknya. Ada hadis dikatakan akan hadirnya Imam Mahdi di Madinah, lahir di Madinah dan berbagai lagi. Jadi bukankah itu sesuatu yang tidak boleh kita tolak? Bukankah sesuatu yang tidak boleh kita ketepikan? Kerana itu hadis Nabi. Saya telah menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan berulang-ulang kali, jangan ditolak. Tidak boleh ditolak jika ianya benar. Namun, ia haruslah mendapat kebenaran daripada Al-Quran. Dalam arti kata lain, apa juga pernyataan-pernyataan yang ada harus mempunyai sumbernya. Maka hadis juga harus mempunyai sumbernya. Memanglah akan ada yang menyampaikan, tetapi harus ada sumbernya daripada Rasulullah akhirnya nanti. Dan Rasulullah dapat sumber keilmuannya, penyampaiannya, pelaksanaan sunnahnya daripada mana? Datang daripada Allah, wahyu. Maka di situ datangnya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah ibu kepada segala jawapan-jawapan dan segala pengetahuan, termasuk kepada Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir, dengan jelas, critical thinking. Lihat di sekeliling dan lihat fakta-fakta yang ada. Adakah informasi-informasi yang kita miliki pada zaman ini adalah informasi-informasi yang benar, sebagaimana yang sepatutnya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, ataupun ia adalah satu sistem yang dibangunkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan kita mendapat informasi-informasi yang akhirnya akan menguntungkan mereka, yang akan menyebabkan mereka itu sentiasa berkuasa, sentiasa memiliki kekuatan dengan meletakkan kita dalam keadaan yang serba-serbi keliru. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menyatakan bahawa setiap sesuatu itu sebagaimana dalam Al-Quran, Allah jadikan dia berpasang-pasang. Makanya jika adanya Imam Mahdi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, pasti adanya Dajjal. Jadi maksudnya bagaimana? Daripada Mas Abayu, ini pandangan saya, pemahaman saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal dah lama je. Dia dah ada. Cuma kita tidak dapat mengenal. Kenapa? Kerana yang saya katakan tadi, posisi. Cara kita mengenal itu macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat apa yang ada dalam semua sistem pendidikan. Sistem-sistem informasi, teknologi maklumat dan sebagainya. Sejarah contohnya. Siapa yang menulisnya? Sistem pendidikan siapa yang menyusunnya? Apa kata sekiranya semua itu adalah satu aturan daripada satu pihak yang sebenarnya ingin menguasai dunia mengikut acuan dia? Siapa? Dajjal. Pernah terfikir tak? Lihat bagaimana keadaan di seluruh dunia pada hari ini. Adakah sesuatu yang berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah? Bila kita sebut Al-Quran dan Sunnah, ia harus kembali kepada practicality, keamanan, kesejahteraan, keharmonian, keadilan kepada semua. Ada tak ada? Tunjukkan di mana adanya. Maka jika kita lihat dengan nyata, berjalan, bukan mendengar, bukan baca makalah, bukan baca kitab ataupun baca cerita daripada sesiapa, bukan duduk dalam satu majlis, duduknya seseorang tu di atas menyampaikan ceramah dan sebagainya. Berjalanlah di atas muka bumi, lihat
statusnya, ada tak keadilan datang ke bumi pada hari ini? Dengan sistem-sistem yang dikatakan moden, canggih, ada tak keadilan wujud di atas muka bumi? Maka kita akan dapat dengan pasti, tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap pada saya yang berjalan, tidak ada keadilan di atas muka bumi. Sama ada dalam soal sosial, sistem pendidikan, dalam politik, ekonomi, lebih-lebih lagi dalam soal kemanusiaan. Manusia lebih menyayangi haiwan-haiwan peliharaan daripada sesama manusia. Kita lihat di negara barat, mereka lebih menyanjung haiwan-haiwan berbanding sesama manusia yang sebenarnya datang daripada susu galur yang sama, anak cucu Adam yang sama. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini? Tidak ada kemanusiaan yang jelas. Maka manakah datangnya semua sikap-sikap ini? Mana datangnya doktrin-doktrin ini? Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang menyusunnya sehingga kita berada dalam situasi pada hari ini. Maka berbalik kepada perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dilakukan oleh Dajjal dan Allah. Saya tahu, saya yakin Dajjal akan sentiasa memerhati apa juga yang dilakukan oleh semua manusia untuk memastikan semua yang dia kerjakan, yang dia rancang, akan dia capai matlamatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak kenal Imam Mahdi jika kita merujuk kepada apa yang dia bangunkan? Itu contoh. Kita tidak tahu benarkah apa yang kita dapat itu adalah daripada sumber yang sahih. Adakah sumber itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah? Sebab itu saya katakan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana itu jaminan pada Allah, datang daripada Al-Quran. Tidak ada siapa yang akan dapat mengubahnya, ketetapan itu, pada awal sampai akhir. Maka Allah telah memberikan hak atas permintaan Iblis alias Dajjal Allah untuk dia menyesatkan mereka-mereka yang mempunyai ciri-ciri ke arah kesesatan. Tetapi Allah menyatakan dengan sumpahnya tidak akan ada upaya dia untuk menyesatkan ataupun meletakkan manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah itu kepada perkara-perkara yang batil. Maksud dalam kata lain, Dajjal tidak akan mampu menyesatkan kita jika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi umat Muhammad, jadi hamba Allah yang sentiasa bertauhid kepadanya. Jangan disekutukan Allah dengan apa juga perkara. Maka apabila kita tidak berpegang kepada perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak tahu adanya Imam Mahdi? Imam Mahdi duduk di sebelah kita pun kita takkan kenal. Kenapa? Cara kita melihat posisinya itu tadi yang menyebabkan kita tidak dapat mengenal Imam Mahdi walaupun dia wujud pada hari ini. Diversionnya, dialihkan kefahaman manusia itu kepada perkara yang tidak sepatutnya oleh Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah makhluk yang sangat-sangat licik. Hasadnya, dia bukan makhluk yang ada satu sifat tiba-tiba kita nampak wujud. Dia adalah makhluk yang telah wujud daripada awal kebatilan. Saya telah terangkan di dalam video-video saya yang sebelum ini siapakah Dajjal sebenarnya. Dia telah merangka semua agenda-agenda untuk memastikan dia dapat merosakkan, menyebabkan anak cucu Adam itu sesat dari jalan yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya berikan satu tips, berikan satu pendedahan yang khusus untuk tuan-tuan faham tentang apa yang Dajjal ini buat sebenarnya. Apa yang dia buat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dia akan buat. Dia akan unjukkan suatu sumber-sumber yang akan dimurnikan dengan cita-cita yang hebat, dijadikan dengan suatu kaedah yang akan menyebabkan manusia akan terpegang ataupun tertakluk kepada sumber-sumber tersebut. Dan akhirnya manusia-manusia itu akan jauh daripada Al-Quran. Itu yang dikatakan akhir zaman akan jadi asing
Kenapa asing? Kerana jauh daripada Al-Quran. Itu yang akan berlaku. Jadi jangan kita terus menerima sesuatu perkara jika tidak kita rujukkan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal, begitu liciknya Dajjal, muslihatnya sehinggakan pembantu-pembantu Dajjal juga tidak kenal siapa Dajjal. Dia tidak akan tahu, kerana dia tidak akan pernah tahu siapakah Dajjal sebenar-benarnya. Dia hanya akan tahu apabila sampai masanya nanti, apabila Allah telah ratakan alam ini, masuk ke dalam neraka, barulah Dajjal iblis Allah akan berkhutbah kepada penghuni-penghuni neraka. Pada masa itulah baru mereka akan kenal, engkau rupanya selama ini Dajjal di atas muka bumi, yang kami sangka engkau adalah pemimpin kepada kebenaran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal, jangan kita kata kita mudah nak melawannya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak dapat ditundukkan oleh Dajjal, iblis laknatullah, bermula daripada Nabi Adam AS, kecuali seorang sahaja, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang tidak mampu beliau tundukkan dan tidak mampu beliau perdayakan. Yang lain habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahamkan realiti akhir zaman, wujudnya Imam Mahdi, sama juga dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada zamannya, beliau adalah manusia yang dikatakan paling cerdik, paling berpengetahuan, sehingga apabila dinyatakan kepada beliau ada orang yang lebih padanya, maka Nabi Musa pergi mencari orang tersebut. Ada dalam Al-Quran, dan beliau berjumpa dengan makhluk atau manusia tersebut, orang alim, dalam Al-Quran yang dinyatakan. Dan dengan 3 pelaksanaan oleh orang tersebut, Nabi Musa tidak dapat melaksanakan kerana dia tidak faham apa yang sebenarnya dan kenapa pelaksanaan tersebut dilakukan oleh hamba Allah tersebut. Maka begitu tuan-tuan dan puan-puan di akhir zaman. Macam mana kisah benar dah duduk sebagaimana kisah Nabi Musa, Rasulullah. Tetapi realitinya banyak perkara lagi yang dia tidak ketahui. Apabila datangnya persoalan-persoalan gaib, persoalan-persoalan yang lebih jauh daripada itu, yang mana Allah Maha mengetahui. Maka Dajjal telah merubah dunia hari ini dengan meletakkan jaringan-jaringan informasi, jaringan-jaringan ilmu yang akhirnya menyebabkan manusia tidak lagi mengenal realiti. Dia akan kembalikan manusia kepada fantasi-fantasi, cerita-cerita yang akhirnya menyebabkan manusia-manusia itu lupa pada tanggungjawab dia yang sebagaimana telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah amanahnya? Pertama, dia harus submission kepada Allah. Jangan disembah lain daripada Allah. Dan hakikatnya sebagai khalifah di atas muka bumi, manfaat bagi yang lain, memimpin manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang lain kepada kebenaran, keharmonian dan kesejahteraan. Jadi ada yang kata, Tuan Pal, Dajjal dia ada tulisan kafir di dahinya, mata dia satu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikir, kalau tuan-tuan tengah berjalan, nampak ada manusia ada tulisan kafir di dahinya, rasanya tuan-tuan dan puan-puan buat apa? Nampak mata yang satu, tuan-tuan kenal tak tu Dajjal? Lari tak? Saya pun lari. Dajjal nampak. Takkanlah sebodoh itu Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan, dikenali sebegitu rupa. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal dia nak memperdayakan kita, takkan dia nak tunjukkan wajah dia yang sebenar. Kerana Dajjal akan datang dengan wajah yang sangat-sangat disanjungi,
nampak kemuliaannya nanti oleh mata manusia. Hebat dalam soal-soal berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum-hukum tertentu, tauhid. Kerana ingat, iblis juga ilmu yang sangat tinggi. Tetapi niat dia adalah memesongkan manusia. Bila manusia itu telah pun melihat beliau, dia akan menjadi manusia yang akan mengagung-agungkan Dajjal tanpa dia sedar. Itu yang saya katakan tadi. Akhirnya pengikut-pengikut Dajjal juga tidak tahu bahawa Dajjal adalah Dajjal. Dan kembali kepada persoalan itu, apa kaitannya dengan Imam Mahdi? Maka Imam Mahdi juga akan menjadi situasi sebagaimana berlaku kepada Dajjal. Apa dia? Dia akan sentiasa berada pada posisi yang disalahfahamkan kerana dia ditafsirkan, diletakkan kefahaman berdasarkan versi yang menyebabkan kita tidak mengenal, posisi yang tidak mengenal Imam Mahdi. Berat tuan-tuan dan puan-puan cerita ini untuk saya sampaikan. Jadi apa yang dapat saya perjelaskan dalam masa yang singkat ini, Imam Mahdi dah wujud. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, termasuk saya sendiri, perlu menilai semula posisi kita untuk mengenal beliau. Dia tidak akan mengaku diri dia ikulah Imam Mahdi sebagaimana ramai yang mesej kat saya, Tuan Pal, Tuan dan Pal nak cari Imam Mahdi, saya lah orang ni. Mengaku saja dah tentu lah kita dah faham siapa. Dia tidak akan mengaku dia adalah Imam Mahdi. Walaupun didesak bagaimana sekalipun, kerana bukan persoalan posisi imam itu yang menjadi ketetapan bagi beliau, tetapi apa yang ingin beliau lakukan adalah memastikan manusia kembali kepada syariat, kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana sunnah itu pasti akan dirujukkan kembali kepada Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin hari ini agak kontroversi sedikit, banyak yang saya nak sampaikan. InsyaAllah kita cukup di sini dulu. Saya akan sambungkan lagi pada bahagian yang kelima untuk saya menjelaskan perkara-perkara yang perlu kita fahami untuk kita berada dalam suatu situasi mengenali realiti, jangan hanyut dalam fantasi. Dan apabila datangnya Imam Mahdi, Sanggupkah mereka-mereka yang memiliki posisi-posisi di atas muka bumi ini menerima hakikatnya? Sanggup ke tuan-tuan dan puan-puan? Kerana apabila Imam Mahdi diposisikan, maka segala-galanya yang ada di muka bumi dalam persoalan syariat, dalam persoalan hukum hakam agama terbatallah. Maka tidak ada lagi posisi kepada mereka-mereka yang hari ini menjadi ustaz, yang menjadi mufti, yang menjadi ahli-ahli agama dan sebagainya, tidak lagi terpakai. Kenapa? Hanya Imam Mahdi saja yang akan mempunyai otoriti menyatakan persoalan-persoalan yang berkait tentang hablum minallah dan hablum minannas. Maka itulah tantangan yang sangat besar yang akan beliau hadapi. Kerana yang akan menentangnya nanti adalah mereka-mereka yang tidak sedar bahawa mereka-mereka itu sebenarnya berada pada posisi yang dikelirukan oleh Dajjal. Dan bagi mereka-mereka yang telah pun sedar, mereka takut kehilangan posisi-posisi mereka yang telah pun menyebabkan mereka disanjung oleh manusia. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada Istanbul.